Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. PRU Dun Melaka kali ini menyaksikan kaedah kempen secara tradisional seperti ceramah bersemuka, sesi walkabout dan lawatan rumah ke rumah. Tidak dibenarkan Kementerian Kesihatan bagi mengekang penularan COVID-19. Ketetapan tersebut membuatkan kaedah kempen kini lebih tertumpu menggunakan platform dalam talian dan media massa. Namun bagaimana perubahan tersebut memberi kesan kepada parti politik dan calon yang sudah biasa menggunakan pendekatan berkempen secara tradisional. Ikuti analisis yang disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Kempen secara dalam talian kini rancak digerakkan melalui sesi perkongsian poster, manifesto dan video pendek di media sosial selain ceramah secara maya. Platform media sosial seperti Facebook dan Twitter antara yang menjadi pilihan utama berkempen dengan semua parti politik sudah mempunyai page atau laman maya sendiri. Laman parti seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan ada yang sudah mempunyai ribuan pengikut yang sedikit sebanyak membantu mereka memperkenalkan calon-calon parti. Pengisian kempen lebih terarah kepada memaparkan pencapaian dan janji untuk menyelesaikan masalah dan isu setempat. Bagi saya, calon juga perlu dilihat matang dalam memahami masalah rakyat kerana visibility itu sangat penting, keterlihatan di media sosial sangat penting. Jadi mereka perlu sentiasa menampakkan yang mereka ni prihatin and then mereka peka terhadap masalah-masalah rakyat. Namun tidak kurang juga terdapat laman maya politik yang melakukan serangan terhadap pihak lawan. Trend ini banyak dilakukan laman maya penyokong parti yang diwujudkan oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan terlalu taksub kepada parti pilihan mereka. Kita perlu berkempen secara sihat. Berkempen secara sihat dan penuh beretika. Bagi saya strategi yang terbaik adalah kita cuba membuat publicity, menunjukkan kebaikan pencapaian kita ada untuk calon ataupun untuk parti tersebut berbanding jika kita mencari kesalahan atau keburukan parti lain. Kempen secara norma baru ini juga dilihat turut memberi peluang seimbang kepada calon bebas untuk berkempen. So bagi saya, kalau calon-calon baru ni, kalau mereka teramat baru dan tiada follower, tidak aktif menggunakan media sosial sejak dulu, mereka mungkin menghadapi sedikit masalah untuk berkempen. Tapi jika mereka ini sudah ada ramai follower, sudah popular, lagi mudah untuk mereka berkempen dan lagi senang untuk mereka menyampaikan apa yang mereka nak sampaikan, terutama benda-benda yang dapat menarik perhatian rakyat. Bergerak ke hadapan, calon-calon bertanding dan parti politik boleh meneroka lebih banyak kaedah untuk menarik perhatian pengundi, khususnya generasi muda. Walaupun pelaksanaan kempen norma baru terutama melibatkan penggunaan platform secara dalam talian ini sedikit mengekang calon dan parti politik untuk mendekati pengundi, namun ia perlu dipandang dari sudut positif. Ia akan menjadi satu permulaan baru untuk para calon bertindak lebih kreatif dan proaktif dalam meyakinkan para pengundi untuk memilih mereka sebagai wakil rakyat. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Kesemua parti dan calon yang bertanding wajib mematuhi SOP yang ditetapkan. Jika ingkar, tindakan tegas akan diambil mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Walau bagaimanapun, saya kata buat masa ini kita kena careful sebelum kita mengambil apa-apa tindakan. Sebab there must be some discretion. Yang penting kepada kita adalah calon-calon ini diberikan ruang. Jangan sampai boleh merosakkan atau melanggar Akta 342 itu lebih baik. Oleh sebab itu, saya minta supaya polis tegas dari segi Akta 342. Walau bagaimanapun, tengok juga dari segi discretion untuk calon-calon itu dapat melakukan pengenalan diri, berkempen supaya rakyat dapat membandingkan daripada satu calon dengan calon yang lain.
Terdahulu, beliau menyantuni dan mengagikan makanan kepada petugas media di Pusat Media PRU Dun Melaka di Aircroft. Penguatkuasaan SOP ketat bukan halangan untuk setiap parti bertanding melancarkan perang bendera. Tinjauan RTM mendapati perang bendera semakin rancak dan meriah di sekitar Masjid Tanah, Linggi dan Tanjung Bidara. Jentera parti yang ditemui memaklumkan pemasangan bendera dilakukan mengikut SOP yang ditetapkan. Penolong Setiausaha Pemuda Perikatan Nasional Masjid Tanah, Muhammad Nur Syahmi Syari memberitahu hampir 1,000 bendera dipasang terutama di bilik gerakan operasi dan markas-markas utama. Perform memang begitulah, suasana pilihan raya kira takkan hidup tanpa adanya bendera. Jadi dengan adanya pemasangan bendera di semua tempat akan menghidupkanlah suasana pilihan raya dan memang itu yang kita kekalkan. Perang bendera di Dun Aircroft juga tidak kurang meriah. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPSTJ, Datuk Syahdan Osman mengingatkan jentera parti agar memasang bendera di tempat yang betul seperti ditetapkan dan tidak boleh memasang bahan kempen berbentuk provokasi. Pasukan pemantau melibatkan 20 penguatkuasa MPSTJ juga akan memastikan bendera yang dipasang mengikut garis panduan. Kesibukan PRU Dun Melaka tidak menghalang peminat-peminat sukan untuk menyaksikan aksi bola sepak antara Melaka United dan Kedah Darul Aman FC malam ini melalui pelbagai medium dalam talian dan kediaman masing-masing termasuk di stadium yang merupakan perlawanan terakhir kumpulan C saingan Piala Malaysia antara kedua-dua pasukan. Bersedia ketika ini Anas Maknur di Stadium Hang Jebat. Teruskan Anas. Ya Malina, betul tu. Saya berada di Stadium Hang Jebat pada malam ini bagi aksi terakhir kumpulan C antara tuan rumah Melaka United yang akan melayan kunjungan Kedah Darul Aman FC seketika nanti atau lebih tepat pukul 9 malam nanti akan berlangsungnya perlawanan terakhir kumpulan C ini bagi menentukan siapa juara kumpulan sebelum mara ke suku akhir. Sebenarnya kedua-dua pasukan ini telah pun mengesahkan layak ke suku akhir selepas merekodkan pungutan mata yang mencukupi. Melaka United sendiri merekodkan 13 mata selepas 5 perlawanan, hasil 4 kemenangan dan 1 seri, manakala Kedah di kedudukan kedua dengan 12 mata, hasil 4 kemenangan dan 1 kalah. Dan seperti dapat disaksikan ketika ini, hujan sebenarnya sejak pukul 6 petang tadi, hujan lebat mungkin membataskan sedikit kehadiran penyokong pada malam ini, tapi dapat disaksikan di sebelah sana ada di kalangan penyokong khususnya tuan rumah Melaka United. Mereka memilih untuk berlindung di seberang stadium ini kerana cuaca tidak berapa mengizinkan sejak petang tadi. Namun boleh dikatakan peminat-peminat ini tetap hadir memberi sokongan kepada pasukan yang mereka sayangi, khususnya tuan rumah Melaka United. Dan ketika ini jika boleh saya kongsikan, perbezaan politik dapat dilupakan seketika hanya melalui sukan. Sukan menyatukan kita. Walaupun ketika ini Melaka sebenarnya sedang dalam musim pilihan raya umum negeri, namun para penyokong tetap hadir dan melupakan seketika fahaman politik masing-masing dan duduk bersama bagi memberi sokongan kepada pasukan yang mereka sayangi. Selain daripada menyaksikan perlawanan di stadium, mereka ini juga boleh menyaksikan perlawanan secara dalam talian jika tidak dapat hadir ke stadium. Di sebelah kiri saya ketika ini adalah pasukan Melaka United sedang beraksi memanaskan badan, manakala di sebelah kanan saya adalah pasukan pelawat Kedah Darul Aman. Dan para penyokong sedang memasuki ruang stadium ketika ini. Inilah keluarga Malaysia yang kita harapkan lupakan sedikit perbezaan, memberi sokongan kepada tuan rumah Melaka United khususnya. Ini merupakan pencapaian yang agak baik bagi Melaka kerana tidak merekodkan sebarang kekalahan dalam kempen ketika ini dalam saingan kumpulan C Piala Malaysia 2021. Amalina, kembali semula kepada anda untuk laporan lain dari Stadium Hang Jebat. Kembali ke studio. Baik, sekian lintas langsung dari studio mini RTM Melaka. Kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.